Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya, Cikgu Muhammad Radi. Jadi pada hari ini Cikgu akan kongsikan topik 2.2 Zaman Air Batu dan 2.3 iaitu Garis Masa Zaman Air Batu yang dipelajari dalam KSSM Sejarah Tingkatan 1. Jadi pada akhir pembelajaran ini nanti kamu akan dapat yang pertama sekali memerihalkan 4 tahap zaman air batu. Kemudian kamu dapat melukis garis masa mengikut kronologi zaman dan kamu dapat menilai kepentingan masa lalu, kini dan hadapan dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan garis masa pembentukan fizikal bumi yang telah kamu pelajari dalam 2.1 iaitu dunia kita yang dikatakan bahawa 650 juta tahun dahulu belum ada lagi kehidupan dan kemudian berlaku satu proses pembentukan fizikal bumi dari semasa ke semasa yang menyebabkan berlakunya kewujudan hidupan yang akhirnya membentuk bumi kita pada hari ini. Pada 94 juta tahun dahulu dikatakan bahawa dinosaur telah mengalami kepupusan. Dan ini dapat dilihat mengalami satu peristiwa di mana mengikut pandangan para saintis, dunia kita ataupun bumi ini telah dihentam oleh meteor yang menyebabkan berlaku kepupusan dinosaur pada ketika itu. Dan di antara garis masa bumi itu bermula selepas kepupusan dinosaur, terdapatnya satu ruang masa yang dikenali sebagai zaman air batu. Maknanya selepas kepupusan dinosaur 94 juta tahun dahulu itu, berlaku dalam ruang masa itu adanya satu zaman yang dikenali sebagai zaman air batu. Dan zaman air batu ini terbahagi kepada 4 tahap, iaitu zaman Miocene, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Jadi keempat-empat tahap ini merupakan tahap zaman air batu. Sebelum kita memperbincangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan 4 tahap zaman air batu itu tadi, kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan zaman air batu. Jadi zaman air batu ini merupakan satu garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Dan suhu bumi ini telah menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi telah diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Dan pada akhir zaman air batu ini, bumi dikatakan telah mengalami satu proses yang dikenali sebagai proses pengglasiran, yang iaitu kecairan air batu. Kenapa kita perlu mengetahui ataupun memahami berkaitan dengan zaman air batu ini? Ia menjadi satu pengetahuan tentang perubahan zaman air batu yang meningkatkan lagi kepahaman kita tentang bumi dan hidupan pada masa lalu. Sebab itu kita belajar berkaitan dengan zaman air batu ni. Dan hal ini akan memupuk sikap sayang akan alam sekitar dan memelihara bumi. Okey, seterusnya kita melihat kepada tahap dan garis masa zaman air batu yang kita bincangkan pada awal topik tadi. Yang mana garis masa zaman air batu kita boleh lihat bermula dengan zaman Miocene. Iaitu dikatakan zaman Miocene ini telah bermula daripada 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Diikuti dengan zaman Pliocene 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Dan seterusnya zaman Pleistocene dan ruang masanya 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Dan pada akhir sekali zaman air batu, tahap zaman air batu yang terakhir ialah zaman Holocene, iaitu 10,000 tahun dahulu sehingga kini. Kita akan lihat satu persatu, dimulakan dengan zaman Miocene, yang mana zaman Miocene pada waktu ini gunung ganang telah terbentuk secara fizikal dan mamalia telah wujud. Begitu juga dengan hidupan di laut dan di air.
Pada waktu ini, suhu dunia masih panas dan kering. Kita lihat pula pada zaman Pliocene. Zaman Pliocene inilah telah berlakunya penyejukan global, yang mana penyejukan dan pengeringan alam sekitar global ini telah menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana. Seperti mana yang kamu lihat pada paparan, itu adalah padang rumput dan savana yang terdapat di Afrika pada hari ini. Okey, selain daripada itu, wujud ataupun terbentuk jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Seperti mana dalam paparan, jambatan darat Panama ini menghubungkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Dan pada zaman Pliocene juga, dataran tinggi terbentuk seperti Grand Canyon di Colorado, Amerika Syarikat. Kita lihat pula zaman Pleistocene yang bermula ruang masanya antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Pada zaman Pleistocene ini telah berlaku glacier utama sebanyak 11 kali, yang mana dan dikatakan bahawa manusia pada waktu ini telah pandai membuat api dan kebanyakan binatang wujud dan kekal sehingga ke hari ini. Dan manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara, iaitu dikenali sebagai pentas Sunda sekitar 50,000 tahun dahulu. Kalau kamu lihat di sini, manusia telah wujud pada zaman Pleistocene ini, dan kamu lihat di situ manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat. Maksudnya di sini pada waktu itu lautan dalam keadaan beku. Maknanya manusia boleh melalui jalan darat. Dan pada zaman Holocene, manusia telah mengetahui cara untuk mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Dan pada waktu ini juga telah wujud penciptaan roda dan tulisan cuneiform pada sekitar 5,500 tahun dahulu. Roda dan tulisan cuneiform ini kamu akan pelajari berkaitan dengan sumbangan tamadun Mesopotamia pada tajuk ataupun topik yang akan datang berkaitan dengan tamadun awal manusia. Dan seterusnya, tamadun manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan undang-undang. Jadi inilah adalah merupakan garis masa ataupun tahap zaman air batu yang kamu boleh lihat ada 4 tahap bermula dari zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Dan kalau kamu lihat daripada pembahagian-pembahagian ini, kamu boleh lihat manusia telah mula wujud ataupun dikatakan wujud bermula zaman Pleistocene lagi. Menurut ahli paleontologi, mereka berpendapat bahawa hidupan di bumi ini telah bermula sejak 545 juta tahun dahulu. Yang dikatakan kalau dalam zaman air batu tadi ataupun perubahan fizikal bumi ini 650 juta tahun dahulu belum ada lagi hidupan. Tapi selepas itu 545 juta tahun dahulu telah wujudnya hidupan di muka bumi ini. Dan kewujudan kepelbagaian spesies binatang ini ada berkait rapat dengan perubahan iklim. Ini merupakan garis masa kewujudan hidupan di muka bumi ini yang kamu boleh lihat satu persatu berlakunya proses-proses evolusi, berlakunya proses-proses perubahan yang mana hidupan-hidupan ini pernah wujud di muka bumi ini pada satu ketika dahulu. Dan ada haiwan-haiwan ataupun hidupan ini berlaku evolusi mengikut perubahan iklim dari semasa ke semasa, dan ada juga yang telah pupus, contohnya dinosaur. Okey, kita akan teruskan kepada soalan cerna minda. Yang pertama sekali, kamu bincangkan dengan rakan-rakan kamu apakah kepentingan mengetahui sejarah bumi dan kehidupannya pada masa lalu. Yang kedua, bagaimanakah hidupan menyesuaikan diri pada zaman air batu.
dan bagaimanakah faktor iklim boleh mempengaruhi kehidupan manusia pada ketika itu. Jadi 3 bahagian soalan ini kamu boleh bincangkan bersama dengan rakan-rakan kamu dan juga boleh berbincang dengan guru-guru kamu nanti. Okey, sekian saja daripada saya. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.